Selamat pagi, istimewa di MHI, Selasa, 7 Februari. Walaupun sudah lebih 40 tahun, Al-Jawahir antara kumpulan nasyid wanita yang popular satu ketika dahulu. Nostalgia seni mengibau kisah mereka dan lagu yang malah segar sehingga kini. Dengar cerita, ada single terbaru. Sejauh mana tidur memainkan peranan dalam kesihatan diri seseorang? Dan bagaimana nak dapatkan tidur yang berkualiti? Ikuti perbincangannya bersama kami dan ketahui juga adab tidur dalam Islam yang sesuai untuk diamalkan. Assalamualaikum dan selamat pagi. MHI menemani Waalaikumsalam. anda dan Anim Izzati dan Naz Rahman menemani anda pada pagi ini. Dan itulah dia pengisian kita yang menarik pada pagi ini, Anim, ya. Ya, betul. Kita mengambil nostalgia dan juga tentang tidur. Kualiti tidur tu betapa pentingnya untuk kita. Ya, 7 Februari 2023. Assalamualaikum kepada anda semua yang berada di rumah ataupun tak kiralah kan di mana saja anda berada. Sedang menyaksikan kami secara langsung di kaca televisyen maupun di Facebook Live kami. Turunkan komen dan juga nanti bersama-sama dengan kami rancakkan lagi perbincangan kita, rancakkan lagi perkongsian kita dengan komen-komen anda dan juga pandangan anda, insya-Allah. Boleh follow kami Facebook kami MHI TV3 dan juga ada nombor telefon nanti ya. Kita nak kongsikan juga, manalah tahu bila nostalgia seni kita bersama-sama dengan anda yang rindukan mereka Al-Jawahir, pastinya anda boleh berbicara, berkongsi bagaimana detik-detik anda sebagai seorang peminat kan. Berkongsi dengan kita nanti 0377261603. Untuk saya Al-Jawahir ni merupakan kumpulan nasyid komersial pertama di Malaysia 1979. Masa tu saya dah lahir dah. Awak macam mana? Saya belum lagi. Belum lagi. Tapi nanti dulu. Kita tak boleh nak kongsikan banyak sangat Betul. Sebab itu akan bersama-sama dengan mereka. Kabarnya mereka datang hari ini barisan penuh ya. Oh, barisan penuh. Barisan penuh Alhamdulillah. dah berada di studio kami. Nanti kita akan bersama dengan mereka. Tapi sebelum tu untuk pembukaan kita akan kongsikan bersama dengan anda macam biasa cuaca yang pastinya kita nak kongsikan seperti biasa. Secara ringkasnya Di sini kita nak tidak dijumpai pula ya di sini, tapi kita nak hujan bercerita berterusan tentang di beberapa kawasan, terutamanya di Pahang, dan sikit masa lagi kita akan bersama dengan ahli jawatan kuasa di Pahang ya yang sedang memantau keadaan banjir di sana, dan juga kita ingin menzahirkan satu berita yang sangat mengayak hati ya. Ya, pastinya. Inilah dia update terkini bahawa pelajar Malaysia di Turki selamat. Kita menjurus kepada keadaan fenomena gempa bumi yang telah berlaku semalam. Bukan satu ya Anim, tapi dua gempa bumi yang telah berlaku selang 12 jam. Ya, Alhamdulillah. Dan di sini juga kita nak kongsikan bersama dengan anda gempa bumi di Turki. Malaysia menghantar 75 anggota SMART. Kita kongsikan di sini gambaran anggota SMART sedang melakukan persiapan untuk misi SAR gempa bumi dan juga menghantarkan 75 anggota. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan tugas-tugas khas iaitu Dato' Mizan Muhammad Ali berkata pasukan itu dihantar selepas mendapat persetujuan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, mereka telah pernah berlepas semalam ya, dan kita doakan, kami rakyat Malaysia berdoakan 75 anggota SMART kita akan melakukan yang sebaik mungkin untuk mangsa-mangsa gempa bumi. Ya, setakat ini mangsa yang dikabarkan lebih 3,000. Lebih 3,000 yang melibatkan dua iaitu Turki dan juga Syria. Dan pastinya kita harapkan yang terbaik dalam usaha untuk mencari dan menyelamat, dalam usaha yang akan digelembelingkan oleh seluruh negara, pastinya mendapat sambutan yang amat baik untuk membantu. Orang kata double disaster. Mereka sedang melalui fasa perang dan kali ini gempa bumi pula melanda, ujian yang cukup besar sekali buat mereka. Kita doakan banyak-banyak, panjatkan doa kita sebagai orang Islam. InsyaAllah kita harapkan yang terbaik untuk mereka. Bukan saja untuk penduduk di Turki, tapi juga di Syria juga ya. Yang telah melalui kancah peperangan dan sekarang ini fenomena gempa bumi pula. Baik, kita tumpukan perhatian pula kepada fenomena yang berlaku di Malaysia, fenomena banjir pula yang berlaku di Kuantan, Pahang, dan insya-Allah kita bakal bersama dengan Major Muhammad Zairus Nizam Muhammad Tarmizi, Sekretariat Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Pahang. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam saudara Nas dan juga saudara Anim. Ya, terima kasih tuan bersama dengan kami. Secara ringkas tuan, bagaimana keadaan di Pahang ketika ini yang boleh dikongsikan berkaitan dengan fenomena banjir yang sedang berlaku? Silakan tuan. Okey, untuk maklumat terkini suasana kejadian untuk pelaporan kejadian bencana banjir di Pahang, kita ada dua daerah yang terlibat untuk bencana banjir untuk tadi ini, iaitu di Kuantan dan Pekan.
So, jumlah sehingga ke data sehingga pukul 8 pagi tadi sebanyak 23 PPS yang telah dibuka. Baik. Dan juga melibatkan 4,266 mangsa. Okey. Dan untuk dijangka trend pemindahan dan juga PPS dijangka akan meningkat berdasarkan kepada ramalan daripada meteorologi dan juga keadaan semasa yang berlaku di Pahang lah. Baiklah. Jadi sekarang ini pihak meteorologi telah pun menyatakan bahawa hujan akan berterusan ya. Saya difahamkan hujan telah turun sejak awal pukul 5 pagi semalam dan pada hari ini adakah hujan masih tengah turun atau semakin surut? Okey, benar saudara Nasruddin. Okey, untuk hujan telah mula turun semalam dan untuk pagi ini di Kuantan cuaca mendung dan ada hujan renyah-renyah lah di beberapa kawasan dan juga di daerah lain saya difahamkan mereka juga menerima hujan yang lebat dan juga ada daerah yang masih lagi dalam keadaan yang orang kata terkawal lah. Beberapa kawasan dikabarkan semalam di Sungai Lembing terutama sekali berada pada paras air yang agak merisaukan dan katanya ada juga update terkini iaitu dah semakin surut. Jadi bagaimana keadaan sebenar yang boleh digambarkan pihak Tuan kepada kami berkaitan dengan kawasan-kawasan dan termasuk kawasan yang mungkin masih lagi perlu dikhawatiri? Silakan Tuan. Okey, untuk situasi terkini di Sungai Lembing, kita telah menempatkan agensi-agensi berkaitan untuk memantau situasi semasa di sana. So, setakat ini keadaan di sana terkawal dan keadaan paras sungai pun dalam keadaan stabil. InsyaAllah mungkin kalau cuaca bertambah baik, dijangka paras sungai akan menurun. Amin, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi dengan keadaan yang masih tular sekarang, bagaimana pesanan Tuan untuk rakyat yang masih berada di Pahang, Kuantan atau mungkin ada ahli keluarga di sana, mungkin nasihat ataupun mesej yang ingin diberikan kepada mereka? Silakan. Okey, nasihat saya lah kepada orang awam. Okey, banjir ini merupakan bencana alam yang sering berlaku di negara kita dan memberi impak kepada ancaman keselamatan dan juga kesihatan. Justru itu, saya ingin nasihatkanlah agar sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga, serta dengan keadaan sekeliling dan mengutamakan keselamatan diri ketika berlaku bencana banjir. Masyarakat, terutama di kawasan hotspot, diminta juga memberi kerjasama dan sentiasa mendengar nasihat dan arahan daripada pihak berkuasa tempatan untuk mengelakkan sesuatu yang dipajangkan. Baik. Terima kasih diucapkan Major Muhammad Zairus Nizam Muhammad Tarmizi, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Pahang. Tuan, kita harapkan yang terbaik, sampaikan salam kami dan juga kekuatan insya-Allah disampaikan kepada setiap anggota maupun pegawai yang terlibat dalam operasi ini membantu dan juga mangsa-mangsa banjir. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu dia tadi sedikit perkembangan banjir di Pahang, antara kawasan yang pastinya seperti yang lalu kan, antara kawasan-kawasan yang menjadi spot ataupun perlu diberi perhatian lebih dan kita harapkan semuanya mendengar amaran terutama sekali kan kalau kata pindah tu pindah cepat-cepat ya. Itu bukannya sembarangan, setiap arahan yang dikeluarkan pasti ada amaran tertentu. Baik. Jadi itulah dia perkembangan terkini yang sedang berlaku di Kuantan, Pahang dan sekarang ini kita ceriakan suasana semula dengan penampilan suatu kumpulan yang mempunyai satu lagu yang amat legendary. Kumpulan Al-Jawahir, dia maknanya abang dah lahir. Abang nampak terus abang. Tapi belum baca lagi. Nazruddin Rahman telah lahir pada ketika itu. Tapi macam pasal milenial ataupun milenial. Okay, generasi-generasi saya mungkin tak kenal lagi mereka. Mungkin tak tahu lagi apa cerita ataupun di sebalik penubuhan kumpulan Al-Jawahir. Jadi jom. Anda dengarkan lagu ini, Kembara di Tanah Gersang. Ya, tapi sebelum tu nak introduction mereka dulu. Mereka dulu. Kumpulan Al-Jawahir. Saksikan. Kumpulan nasyid wanita Al-Jawahir ditubuhkan pada 1979 dan berasal dari Singapura. Sepanjang penglibatan mereka di dalam dunia seni, kumpulan Al-Jawahir merakamkan 5 buah album, antaranya album Permata, Perjalanan, Warna Alam, Berita Gembira dan Alam Insan. Kumpulan ini cukup dikenali ketika awal kemunculan mereka. Lagu yang dinyanyikan turut mendapat sentuhan karya daripada penyanyi legenda M. Nasir, antaranya seperti Kembara di Tanah Gersang, Senandung Unggas dan Selamat Hari Raya. Pada asalnya,
Al-Jawahir dianggotai oleh 9 ahli, namun kini hanya 7 yang masih aktif meneruskan perjalanan karier. Biarpun hampir menjengah usia 44 tahun di dalam industri, setiap irama yang didandangkan memberi manfaat kepada pendengar sebagai pedoman hidup. Pastinya Al-Jawahir tetap berjuang menyebarkan kebaikan dengan cara yang tersendiri. Mencari jalan pulang, bilakah masanya embunkan menjelma di tanah gersang yang membakar. Nasib gembara di tengah katulistiwa, rasa apa yang dapat menghilangkan dahaga, namun tetap ia bertahan. Kami bara di tanah besar, mencari kebahagiaan dalam hidup, menempuh berbagai rintangan yang ada, namun bahagia masih impian. Jalan di bawah sinar bulan bintang yang membimbingmu. Suatu hari kau akan bertemu, sungai mengalir di taman indah. Nanti di suatu masa kami senasib denganmu, wahai
Dan lepas merindui kan. Tengok mula-mula gambar yang lama-lama. Assalamualaikum semua. Kumpulan Al-Jawahir. Wow, tak sangka saya dapat jumpa dengan anda semua. Wujud tahun 1979 dan 5 album ya telah dihasilkan sehingga tahun 1990 dan kembali aktif 2011 dan aktif sehingga sekarang. Ya, tapi kita nak kenal semula lah kan. Betul. Kita nak kenal semula. Mungkin boleh diperkenalkan seorang demi seorang. Siapa yang nak mula dulu? Ke dah pakai mic semua? Silakan. Saya Latifah Johari. Latifah. Okay, saya Jumuyah Kasbari. Puan Jumaya. Saya Hajar Muhammad. Saya Habibah Osman. Saya Nurmala Muhammad. Puan Nurmala. Saya Siti Rusmina Jaafar. Siti Rusmina. Dan saya Nurhayati Yusof. Masya Allah. Kan saya cakap barisan penuh dibawa di studio MHI pada hari ini. Dan ini bukan merupakan iterasi yang pertama ya. Ini merupakan iterasi yang kelima setakat ini ya. Berubah sampailah sekarang. Ya, betul. Jadi yang originalnya di sini saya difahamkan Puan Nurhayati dan Puan Habibah ya. Saya termasuk Siti Rusmina. Ya, Puan Siti Rusmina. Okey, kita nak cerita tentang nostalgia seni. Kami nak mengimbau kembalilah zaman-zaman kegemilangan kan. Zaman-zaman pastinya kalian mempunyai pengikut tersendiri. Macam mana mungkin nak kongsikan juga bagaimana detik dan juga momen indah pada ketika itu yang masih lagi diingati. Nak kongsikan bersama dengan kami? Siapa nak kongsi? Silakan. Okay. Boleh. Okey, apa yang boleh kakak katakan? Kakak panggil kakak lah. Kakak memang kakak. Okey. Al-Jawahir bermula daripada kumpulan Marhaban dan Nasyid. Ketika tu usia kami belasan tahun lagi. Masya Allah. Jadi waktu tu memang kami selalu bersama-sama dengan ustazah, apa acara sekalipun kita akan selalu ada hadir. Jadi daripada situ agaknya ustaz tengok kita punya semangat kan, berselawat, bermarhaban. Ada keinginan kata kita tubuhkan kumpulan nasyid. Dan waktu tu kami pun ikut je kan, masih budak lah kan. Kita tak tahu apa tu. Jadi daripada nyanyian lagu nasyid tu datanglah rasa cinta untuk teruskan nyanyian lagu-lagu yang berunsur nasihat. Selepas itu kami dapat suntingan lah lamaran daripada Datuk Sifu M. Nasir untuk buatkan album pertama pada tahun 1980. Album kami yang pertama tu berjodoh Permata. So tak sangka kita mula ada peminat lepas tu. Mereka nak tahu siapa tu Jawahir, dari mana kita berasal kan. Dan lepas tu ramai lagi kumpulan tumbuh. Yalah. Boleh dikatakan pioneer untuk nasyid wanita kan. Masa tu tak ada lagi. Saya rasa bukan saja nasyid wanita, nasyid sebagai satu genre di Malaysia ya. Selepas penubuhan Al-Jawahir barulah muncul nasyid-nasyid yang lain, kumpulan nasyid yang lain seperti Al-Mizan dan sebagainya. Sebenarnya kita betulkan ya. Boleh. Al-Mizan sebenarnya keluar dulu. Oh ya ke? Al-Mizan keluar. Kira Al-Mizan senior. Tapi Al-Mizan tak salah lahir 1 atau 2 album mereka berhenti sebab tugas masing-masing sudah berumah tangga. Komitmen lain lah. Tapi Al-Jawahir alhamdulillah kita dapat teruskan. Ya, sampai sekarang ni macam mana? Bagaimana kalian untuk keserasian nampaknya masih lagi dikekalkan kan dengan chemistry yang nampaknya dah tumbuh sekian lama. Jadi macam mana kekalkan momentum tu? Mungkin nak kongsikan juga. Boleh. Okey, sebab kita ada grup WhatsApp untuk kumpulan kita lah. Jadi di situ Nurhayati sebagai kita punya so-called coordinator. So dia admin lah. Dia bukan slash admin whatever macam informasi dia akan beritahu kita lah. Dan di samping itu pula kadang-kadang kita ada keluar lah gathering. Never talk something like that. Maknanya tak pernah terputus hubungan pun. Tak pernah pun. Dia mesti WhatsApp group tu dia macam aktif je sentiasa. Aktif, good morning dan sebagainya. Itu rahsia. Siapa yang mula-mula tergerak hati untuk muncul kembali? Idea siapakah itu? Puan Nurhayati Yusof. Saya rasa Yati. Yati idea juga ya. Mungkin atas sebab permintaan. Okey. Orang nak Jawahir teruskan. Jadi mungkin kita ada Facebook sendiri, kita ada Instagram juga. Jadi dari situ kita selalu dapat dapat invitation lah. So di situlah kita bermulanya. Kan dia kena ada seorang yang katakan okey, kita kena start semula, baru yang semangat-semangat disampaikan pada yang lain kan. Okey, nak cerita tentang single terbaru mereka iaitu Bring Me Close to You. Terpelajaplah bahasa Inggeris. Jadi apakah inspirasinya di sini? Okey, mungkin boleh kongsikan juga.
Kongsi. Kita osom siapa? Ramai sangat kan? Ramai sangat. Bring Me Close to You dilancarkan untuk sebab kita nak global Okay. kita nak go global. Jadi lagu ini ada dua versi yang Bring Me Close to You dalam bahasa Inggeris dengan Arab, Arabic, and the other one is the Melayu. Okay. In Malay Melayu. So ada dua versi Arab dan juga bahasa Melayu. English tak ada lah. Yang English and Arab. Oh, dia English Arab campur. Wow, international ini. Itulah, dia nak go global tu kan. Jadi macam mana sambutan setakat ni? Peminat-peminat pun dah dengarkan? Sebenarnya lagu tu akan dilancarkan nanti petang nanti. conference. So eksklusif di MHI ni. Ya, saya. Dengar tu penonton-penonton sekalian. Anda memerlukan rakyat Malaysia yang pertama mendengarkan single Bring Me Close to You terbaru ya. Dan mungkin sebelum kita mulakan persembahan ini, pesanan kepada peminat-peminat yang dah lama menunggu di luar sana. Silakan. Siapa ingin bermula? Kak Bib. Saya mengucapkan ribuan saya daripada kumpulan Al-Jawahir mengucapkan terima kasih kerana masih mengingatkan kita semua. Betul. Sokongan insya-Allah kita akan teruskan. Alah tak dengar sangat ke? Tak dengar sangat Okey, kita minta tolong tukar mic boleh? Tukar mic. Kak Bib punya mic tu. Baru sekali lagi. Allah. Kami daripada kumpulan Al-Jawahir mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang masih lagi ingat kumpulan kami dan memberi sokongan pada kami semua. Okey, terima kasih. Husky dia tu masih ada. Husky dia tu masih mahal lagi tu. Vokalis dia. Dan kami ya, silakan. Dan juga teruslah mendengar lagu-lagu daripada kumpulan Jawahir. Semoga anda semua dapat menikmati segala perkataan-perkataan yang kita persembahkan di lagu. Amin, insya-Allah. Itu dia. Menusuk kalbu. Baiklah, kita Bring Me dengarkan. Close to You akan menjadi satu permulaan untuk comeback mereka ni, insya-Allah. Lepas ni kita nak dengar lagi kan. Datang lagi MHI. InsyaAllah. Kita doakan anda berjaya menempatkan Malaysia di pesada dunia. Amin. Baiklah para penonton sekalian, kita saksikan single terbaru daripada Al-Jawahir. Bring Me Close to You. Silakan. There were times when I felt so alone. There were times when I'm losing all hope. Every night that I pray, please don't lead me astray. Oh, oh, oh.
Baik, kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Seperti yang dikabarkan tadi, topik utama kita pada hari ini, tidur untuk sihat. Kadang-kadang kita rasa macam kenapa selalu demam, kenapa rasa macam sistem imun badan kita terganggu. Tapi sebenarnya ada yang mengatakan, kajian mengatakan yang kita tak cukup tidur pun boleh menyebabkan penyakit-penyakit lain datang. Betul. Sistem imun terganggu dan juga masalah-masalah lain. Terlebih tidur juga boleh mendatangkan masalah juga. Jadi apa soalannya di sini? Berapa banyakkah tidur yang harus kita ambil mengikut umur kita. Jadi, umur kita. Umur kita. Saya yang mungkin lebih sikit daripada Okey, Nazruddin tidur berapa jam sehari? Saya cuba nak sarankan 8 jam sehari, tapi sebab kita dah berubah tangga dengan anak kecil, memang tak dapatlah 8 jam. Ya, saya pun 6 jam tu maksimum. Dia dah terus terjaga dah kan. Okey, kita nak tahu lebih lanjut lagi. Kita bersama dengan Dr. Saraiza Abu Bakar, Ketua Jabatan dan Pakar ENT dari Pakar Kesihatan Tidur Klinikal Hospital Serdang. Assalamualaikum, Doktor. Dan terima kasih kerana bersama-sama Doktor bawa kita. 2 buku berkaitan dengan tidur hari ini. Nak ceritakan kepada penonton-penonton Ini yang kita. nak bongkarkan sejauh manakah realitinya ya bila kita cerita tentang tak cukup tidur ni meningkatkan risiko kita untuk penyakit-penyakit lain seperti sakit jantung dan sebagainya. Itu memang benar. Jadi sejauh mana kebenarannya? Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebagaimana yang kita tahu, tidur ini sebenarnya adalah satu keperluan. Ianya adalah satu gaya hidup yang tidak boleh kita jual beli lah maksudnya kan. Tapi ianya ada ditulis dalam Al-Quran juga, di mana melalui surah Ar-Rum, di mana kejadian malam dan siang itu di mana malam adalah untuk berehat dan siang adalah untuk bekerja. Ianya adalah satu arahan dan bukannya sekadar apa orang kata tu bagi tahu saja. Okay? Dan apakah itu tidur sebenarnya? Tidur seperti mana kita semua tahu, tidur itu adalah satu keadaan di mana kalau you masuk satu bilik kan, you akan tengok orang tu terbaring, you mesti anggapkan persepsinya orang itu sedang tidur kan. Jadi apa yang kita tengok ialah mata dia tertutup dan otot-ototnya relax, sarafnya kurang responsif dan juga pernafasannya agak tenang, mindanya dah mula macam terpisah dari macam keadaan sekitaran kan, dia tak sedar lagi. Jadi itu adalah tidur. Tapi apa yang lebih penting adalah mengapa kita tidur. Okey. Mengapa kita tidur? Jadi apa yang berlaku ialah di dalam badan kita apabila kita tidur, dia bukan macam switch on and off, switch lampu macam tu. That means padam lepas tu dah habis. Tapi ia lebih kepada macam shutdown. Macam dia lebih kepada shutdown, di mana kalau dalam komputer tu kita dah off semua kan, tapi ada juga beberapa komponen yang running lagi macam tu kan. So itu yang berlaku apabila kita tidur, di mana di dalam badan kita akan berlakunya reset metabolisme, reset minda, reset badan fizikal dan juga reset ialah keceriaan kita itulah. Okey, kalau kita katakan kan orang dewasa ni sebenarnya berapa jam sehari yang diperlukan untuk tidur? Okey. Kalau ikutkan tidur ni dia ada range. Okey, dari baby sampailah orang dewasa dan orang yang lebih berumur. Okey, baby tu memang of course banyak masa perlu untuk tidur dan seperti mana yang you all sebut tadi lah kan. Sejak dari jadi bapa ni terpaksa sacrifice a lot of your sleep. Doktor dia dengar ketik je pun dia dah macam apa nak buat? So macam sangat apa orang panggil tu sangat sukar jugalah untuk menjaga tidur kita. Tapi sebagaimana yang kita faham, tidur selama 7 hingga 9 jam disarankan untuk orang dewasa. Di mana di situlah kita akan mendapat benefits of sleep. Maksudnya faedah-faedah yang baik untuk dari tidur kita. Straight ke doktor? Ada yang tanya macam straight ke ataupun saya boleh macam siang tidur 2 jam, malam tidur yang selebihnya campur-campur tu dapatlah 8 jam. Macam tu boleh ke macam mana? Faham. Tapi sebenarnya yang disarankan 7 hingga 9 jam tu di waktu malam. Tetapi Rasulullah juga ada menyebut bahawa tidur awal supaya kita boleh bangun 1 hingga 2/3 malam dan siang di waktu awal pagi kita boleh mula mencari rezeki dan bekerja. Tetapi 6 jam selepas tu yang mana kita ada pernah dengar nama siesta, siesta iaitu 6 hours later ataupun waktu
Kialullah yang akhir itu adalah siang hari di mana kita boleh nap sekejap supaya kita boleh mengembalikan balik keperluan-keperluan badan kita. Ya, kan nap tu pun tak boleh lebih daripada setengah jam katanya kan. 20 minit macam tu je sebab kalau terlebih sangat pun kita akan rasa lesu badannya. Ya, sebab selalu tak you all macam tidur lama sangat. Kadang-kadang bila terjaga kan akan rasa macam groggy. So because kepala kita macam ada kapas. Jadi macam terlalu tempoh yang tak sesuai. So disarankan hanya 10 hingga 20 minit kerana bila kita mencapai ke kan tidur tu ada fasa-fasa dia. Jadi fasa pertama dan kedua tu lebih mudah untuk dikejutkan. Jadi kita pun lebih bila siang hari senang untuk dikejutkan, tetapi dia sebelum sampai deep sleep. Yes, betul. Jadi di sini doktor cerita tentang fasa-fasa tidur ni kan. Okey, ceritakan sikit kenapa kita perlukan straight 1 kali 7 hingga 9 jam dan bukan kita boleh campur-campur matematik begitu. Silakan. Okey, fasa-fasa tidurnya sebagaimana yang mungkin orang ramai memang tahu, tapi saya kongsikan. Fasa pertama tidur, fasa tidur terbahagi pada NREM, non-REM sleep, dan REM iaitu tidur rapid eye movement lah yang sangat nyenyak. Dalam NREM tu dia ada fasa 1 di mana macam selalu kalau kita tidur macam tidur-tidur ayam, masih lagi mendengar environment semua, tetapi masa tu gelombang dada dan juga pernafasan semua dah semakin berehat. Dan fasa 2 maksudnya tidur yang sebenarnya. Di situlah di mana kita boleh dah ada restorative sleep. Tidur yang boleh mengembalikan manfaat kepada badan. Dan fasa ketiga adalah fasa yang dipanggil slow wave sleep di mana terdapatnya gelombang delta yang membantu dalam slow wave sleep tu, dan di sinilah berlaku berbagai jenis pembaikan dan pembaikan badan dan terutamanya memory. Itu NR. Dia repair sel-sel tu, itulah masa dia. Itu dia punya core. Tapi yang REM tu, yang tidur nyenyak, tidur mati lah orang cakap kan. So bila tidur mati tu lebih banyak lagi orang panggil benefits ataupun manfaat ataupun restoratif yang berlaku kepada badan kita. Okey, bagaimana kalau kita ni kan kerja seharian dan sebagainya, adakah lifestyle ataupun cara kita hidup pada siang hari, cara kita bekerja, makan dan sebagainya mempengaruhi kualiti tidur pada waktu malam tu? Bagaimana saling kaitnya terhadap apa yang kita lakukan pada siang hari dengan kualiti tidur yang bakal kita dapat pada malam hari? Okey, jadi macam itulah kita dah bekerja, dah penat, dan kadang-kadang kita ada juga yang tidur macam tadi cakap kan, tidur di siang hari panjang pula tu kan. Jadi of course bila tidur panjang, lagi-lagi yang shift malam doktor kan, kerja shift malam kan, sahabat-sahabat kita mungkin ada yang shift malam tu. Shift malam tu dia different a bit lah kan, sebab mereka terpaksa bekerja di waktu malam. So di siang hari dia terbalik kan lah. Dia siang hari dia tidur, dan of course tidurnya akan jadi macam tidur yang di waktu malam. Tapi of course di waktu malam dia terpaksa bekerja. So dia terpaksa badan dia terpaksa. Itu terganggu ke kualiti tidur dia? Kualiti dia terganggu, tetapi selalunya shift malam mereka akan ada shift dan after 2-3 hari, dan after that dia akan ada rehat kan. Rehat itulah yang mana mereka boleh kembalikan balik tidur malam mereka seperti biasa supaya mereka boleh kembali balik kepada sistem yang sama. Jadi budaya tidur itu bolehlah, maknanya tidak memberi sebarang kesan yang kesihatan dari sudut kesihatan mental dan fizikal kepada mereka. Tapi of course ada efek juga, dan kajian telah dilakukan lah di mana terdapat beberapa efek yang boleh berlaku kepada mereka yang shift malam tu. Kan? Sebab kadang mengantuk kan bila balik, kadang-kadang kita kena make sure jangan terlalu mengantuk, nanti boleh accident apa-apa macam tu. Okey, itu cerita pasal tidur yang cukup. Bagaimana pula kalau kita terlebih tidur, apakah kesannya kepada mungkin sisi mental kita? Silakan. Terlebih tidur, tapi yang ada tu ialah yang itulah 7 hingga 9 jam tu paling maksimum lah. Tapi kadang-kadang ada juga yang memang tidur banyak. Kalau you tengok kadang ada remaja yang suka tidur sampai ke tengah hari petang. Tapi itu adalah satu masalah circadian, ritma badan yang berlaku kepada mereka. Dan ada juga satu term yang dipanggil delayed sleep phase syndrome, di mana mereka memang yang jenis tidur
terlalu panjang dan lewat. Tapi ada rawatannya seperti of course you kena buat sleep hygiene, perawatan tidur, nasihat-nasihat tidur, tapi ada juga terapi lampu. Di mana bila dia dah pukul 7 tu shine lampu cerah-cerah. Dia melatonin tu. Itu adalah tugas kita lah ya. Kita seng-seng lengan dulu, Ibu-ibu kita di luar buka sana. langsir, tutup aircon. Itu syaratnya. Dari sisi mental yang kita ini. Sebab baru-baru ni kita sering kali dengarkan kan mereka yang pergi berjumpa dengan doktor psikiatri, mereka katakan tentang mungkin ada isu dan sebagainya berkaitan dengan masalah kesihatan mental mereka dan antara rata-rata kajian yang didapati adalah kurangnya waktu tidur. Adakah disebabkan kondisi mereka menyebabkan mereka tak boleh tidur ataupun tak boleh tidur tu yang menyebabkan masalah yang boleh berlaku dari sudut kondisi kesihatan mental mereka? Dia macam telur dengan ayam. Ya, betul. Tapi memang begitulah kan. Kalau mereka yang macam orang yang ada insomnia kan, sehari bolehlah tahan. Okey lagi. Hari kedua, hari ketiga, 4 dan 5, ia akan menjadi satu ke arah kesihatan mental, masalah di kesihatan mental. Dan juga kesihatan mental ni pula, kebanyakan kesihatan mental dia kan berkaitan dengan emosi juga. Dan kadang-kadang you ada masalah depression, anxiety. Even saya semalam kan nak datang sini anxiety lah kan. Jadi kan macam tak boleh lah tidur. Tapi sebenarnya itu ialah anxiety yang insomnia acute. Tapi betul saja. doktor. Esok kalau saya ada event besar, saya pun macam doktor. Malam tu rasa macam, kenapa ni tak boleh tidur? Semua benda dia jadi macam tu. Tapi itu normal lah. Itu normal sebab dia acute. Sebab ada stressor. Tapi kalau stressor tu dah hilang, kita pun kembali tidur dia seperti biasa. Harap-harap lepas ni saya boleh tidur lagi. InsyaAllah. Okey, faham. Di sini pun memberikan senyuman buat kami dan pengacara di sini. Jadi sekarang ni pula kita nak berehat seketika dan kita nak berkongsi kepada penonton kita tentang adab tidur di sisi Islam. Ya, tapi jangan ke mana-mana tahu. Selepas ni kita akan kongsikan demo tidur yang betul. Bagaimana posisinya yang terbaik untuk anda boleh lakukan di rumah. Sediakan bantal busuk anda. Seketika nanti hanya di Malaysia Hari Ini. Allah, mengantuknya. Pukul berapa ni sebenarnya ni? Dah petang, ya Allah. Patutlah petang-petang ni memang mengantuk. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda ada 2 waktu yang kita tidak digalakkan untuk tidur. Yang pertama adalah selepas asar. Yang kedua adalah selepas subuh. Sebab tu kalau ada orang yang tidur selepas asar dan selepas subuh, badan akan letih, akan lemah dan juga sensitif emosinya. Dan macam mana cara untuk kita nak buat supaya tidur kita selepas ini dapat pahala? Cara dia adalah kita kena tidur dalam keadaan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita kongsikan sama-sama. Sebelum tidur, yang pertama sekali kita kena buat adalah apa? Bersihkan diri kita. Mesti ada sleep hygiene. Kita kena mandi, gosok gigi, sabun, bagi bersih dan juga jangan lupa untuk ambil wuduk. Macam mana kita ambil wuduk sebelum kita solat, macam itulah kita ambil wuduk sebelum kita tidur. Itu yang pertama. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, jangan main tidur je. Yang kedua, pastikan kita dalam keadaan tempat tidur kita bersih. Kita disunatkan untuk melibaskan kain di atas tempat tidur kita. Dekat katil kita tu dengan bacaan bismillah. Bukan sekadar untuk membersihkan benda yang kita nampak iaitu habuk dan sebagainya, untuk membersihkan benda-benda yang kita tak nampak juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, baring tidur tu dalam keadaan jangan meniarap. Maka ini adalah cara tidur yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidur baringlah dalam keadaan kita baring menghadap kiblat, dalam keadaan kita iringkan badan kita di sisi kanan dan juga kita letakkan tapak tangan kita di tepi muka kita. Itu yang terbaik. Dan juga dalam kita nak sebelum tidur ni, jangan lupa untuk baca doa. Ustaz, nak kena baca doa apa ni Ustaz? Pendek je doa ni tuan-tuan. Jom kita hafal sama-sama doa ni. Ikut saya sama-sama. Bismillahumma ahya wa amut. Dan lepas doa tu, apa lagi yang kita boleh buat supaya kita dapat pahala dalam tidur kita? Baca 3 kul. Yang kita baca, jangan baca kul je. Baca 3 kul tu maksudnya surah yang dimulakan dengan 3 kul. Yang pertama adalah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Okey, lepas tu boleh baca apa lagi ya Ustaz supaya kita dapat pahala? Baca Ayatul Kursi. Kalau tak hafal macam mana? Tengok je handphone. Kan?
supaya kita lama-lama boleh hafal ayatul kursi untuk memelihara dan menjaga kita sepanjang kita tidur sampailah kita bangun keesokan paginya. Dan seterusnya, apa lagi kita boleh buat sebelum kita tidur? Kita hisap diri kita. Maksudnya kita tengok hari ni apa salah yang aku buat, kan? Apa benda yang aku buat dalam kehidupan aku? Hisap diri, evaluasi diri, dan juga jangan simpan dendam dalam hati. Maafkan orang sebab itu adalah ciri ahli syurga. Kalau nak tidur, mereka memaafkan orang-orang yang menyakiti hati dia. Dan kalau kita dah bangun tidur, apakah doa dia yang kita boleh bacakan yang Nabi ajar? Senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa maksudnya? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya pada Engkaulah kami kembali. Kalau kita dapat buat semua adab-adab ni, insya-Allah tidur kita dalam masa 20 tahun sepanjang 60 tahun kita hidup ni mendapat pahala ibadat dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Kembali bersama kami di MHI, dan seperti yang dijanjikan kepada penonton di luar sana, bagaimana untuk mendapat kualiti tidur yang mantap dengan posisinya. Jadi sekarang kita bercerita dengan Dr. Syuib Khairuddin, iaitu pakar kesihatan ENT juga dari Hospital Serdang, dan juga pelakon tidur kita Encik Izzuddin, juga pegawai kesihatan ya. Tapi tidur. Jadi sekarang ni kepentingan posisi tidur kita untuk mendapat kualiti yang mantap. Silakan doktor. Okey, betul sekali ya. Posisi tidur yang kebiasaan untuk manusia ni. Pertama sekali yang natural lah, kita berbaring terlentang macam ni. Ada satu lagi, kebanyakan orang tidur pada mengiring, sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Okay. Dan ada juga orang yang dia tidur terlangkup. Meniarap. Meniarap macam tu kan. Okay. Jadi sebenarnya kalau ikut sunnah Nabi kita pun, dia dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengatakan Nabi ni dia tidur sebelum tidur tu dia berwuduk dahulu, dan dia mengimbas-kibaskan katil, membersihkan katil, dan baring di atas pinggang kanan. Jadi dia mengiring ke arah kanan. Kanan Okay. Saya ambil doa dulu. Lepas tu mengiring ke kanan. Contoh. Jadi pertama sekali kita cara-cara untuk tidur ni, kita baring dulu terlentang. Dan letakkan satu bantal di kepala untuk support lah. Jadi bantalnya jangan terlalu tebal atau jangan terlalu nipis. Kalau ikut nak ukuran dia daripada pangkal sisi leher ni dan bahu lah, jangan terlebih lah. Jadi inilah dia. Yang terbaik lah. Jadi selepas tu kita mengiring ke kanan. Kita akan pastikan telinga kita ni selari dengan bahu dan juga leher. Jadi kita akan tengok juga dagu ni juga kena dalam posisi yang neutral lah. Jangan terlalu mendongak ke atas, jangan terlalu menunduk ke bawah. Jadi apa efek dia kepada organ-organ dalaman kita? Jadi yang ini kita nak supaya kita punya saraf tunjang tu dia tidak bengkok, lurus, dan juga bahagian organ-organ tu tidak terlalu terhimpak. Jadi bahagian tangan juga akan diletakkan di bahagian sisi ataupun boleh dilunjurkan ke hadapan sedikit, dan di bawah paras muka lah. Kalau kita ikut di lutut sini pun dia akan dibengkokkan sedikit, dan kita letakkan bantal untuk separatekan kita punya sendi lutut. Betapa pentingnya bantal yang nak kita sendalkan antara kaki kita ni. Sebab kita punya sendi lutut dan sendi pinggul ni, kita tak nak dia jatuh atau collapse masa kita tidur. Jadi bila letak support ni, dia akan memberikan kepada posisi asal lah. Saya kalau muda-muda tidur macam ni tak ada bantal pun tak apa juga. Dan semakin tua ni kalau tak ada bantal ni, aduh, dia sakit pinggul, lutut juga boleh sakit ya. Jadi secara amnya inilah satu posisi yang amat sesuai. Yang optimal dan banyak kebaikan lah. Antara kebaikan-kebaikan tidur mengiring ni, kita akan boleh mengelakkan daripada berdengkur. Sebab masa kita tidur tu, bahagian lidah di dalam mulut ni akan jatuh ke belakang. Jadi boleh menyebabkan sempit dan boleh jadi berdengkur. Dan juga kalau ada air liur ke secretion dari mulut, kita dapat menghindarkan daripada tersedak lah. Jadi posisi ni juga bagus untuk posisi selamat ketika kena sawan ke apalah. Oh gitu. Okey, dalam package yang kita lihat sebelum ini, dalam Islam pun tidak digalakkan untuk tidur meniarap ya. Jadi dari segi sains pula, kenapa tidak digalakkan? Kalau kita tidur daripada segi meniarap ni, silakan.
Selalunya dia adalah posisi yang tidak normal untuk kita punya sendi-sendi leher, sendi-sendi tulang belakang dan sendi pinggul. Jadi bila stres terhadap sendi-sendi itu akan menyebabkan kita akan cepat dapat sakit-sakit belakang lah. Sakit-sakit seperti sendi. mana di kawasan? Di kawasan sini? Di bahagian belakang sini dan leher dan bahu. Okay. Dan juga kalau kita tidur bahagian macam ni, kita punya pergerakan otot rusuk ni, paru-paru tertekan. Sepatutnya dia boleh mengembang dengan tanpa halangan. Tapi kalau macam dia akan terhalang. Jadi akan menyebabkan kesukaran bernafas dan dapat tidur yang tak baguslah. Macam tu. Okey. Anim pula, Anim suka tidur yang macam mana? Dia suka menyerap ke? Dia suka saya kalau tidur, saya suka tidur terlentang sebenarnya. Terlentang macam ni? Terlentang. Tapi macam tadi cakap kelak, antara posisi yang terbaik adalah posisi yang mengiring. Kadang-kadang kita terlentang pula macam mana? Adakah dia perlu dielakkan? Bila ada kena tukar ni cara tidur ni. Itulah dia. Nampak? Bersedia untuk jawapannya ya? Tidur terlentang ni sebenarnya memang kebanyakan orang tiada masalah, contohnya tiada masalah berdengkur, bukan seorang ibu yang mengandung, sebenarnya boleh sahaja sebab dia ada posisi neutral untuk tulang belakang kita. Cumanya kalau ada orang yang ada masalah gastrik, dia tak sesuai. Betul-betul. Sebab boleh jadi acid reflux. Ya. Tapi bantal ni kadang-kadang memang saya sangat flat kan. Dia tak boleh bantal yang ada sedikit naik pun. Ada setengah orang tak suka pakai bantal pun, doktor. Jadi macam mana? Adakah itu pun mengganggu juga postur tidur, posisi tidur? Kalau ikutkan yang normal, memang kita kena tinggi sedikit lah untuk otot. Tapi kadang-kadang seseorang tu dia punya postur yang berlainan. Jadi itu kita kena mengikut adapt kepada lah. keselesaan. Okey. Kita pun selain daripada ada demo posisi tidur yang terbaik, di sini ada ujian tidur ataupun PSG yang ingin dikongsikan daripada doktor. Doktor nak kongsikan apa alatan ini? Dah pakai wayar-wayar ni, saya pun dah takut dah. Kita dah seram tengok dia pakai wayar. Tapi ada sebabnya. Doktor nak kongsikan? Okey, ini adalah satu alat sleep study iaitu ujian tidur yang kita panggil polysomnogram. Tetapi yang kita pasang ini adalah level 1. Dia ada 4 level, 1, 2, 3 dan 4. Di mana yang 4 yang paling simple dan 3 yang agak selalu digunakan. Yang ini level 1. Level 1 ini adalah penting kerana ia boleh menunjukkan kepada kita mengenai gelombang otak. So bila seseorang itu tidur, bila dia buat test, kita tahu dia ni sebenarnya tidur ke tak. Sebab N1, N2 dan REM tu kan kita nak tahu dekat mana. Dan at the same time dia akan tengok pernafasan dan selalunya ada satu elektrod dekat chin tu untuk tengok dekat jaw bahagian sini tu. Kadang-kadang ada orang tidur dia suka betul, berlagu gusi dan gigi. Itu itulah bruxism dan itu adalah antara tanda macam pesakit OSA yang suka berdengkur tu. Itu adalah salah satu tanda sleep apnea tu ya. Okey, golongan bagaimana yang sebenarnya perlu melalui ujian tidur ni? Okey, sebenarnya ujian tidur ini dilakukan untuk mereka yang mempunyai masalah sleep apnea. Itu adalah yang pertamalah ya, yang utama. Dengkur terlalu kuatlah. Terlalu kuat, berhenti nafas. Itu memang baik ialah macam dia diagnostik yang baguslah untuk sakit itu. Tetapi juga kita boleh melakukan untuk pesakit-pesakit yang macam narkolepsi. Dia bukan waktu tidur malam saja. Narkolepsi tu yang terlalu banyak tidur. Kadang-kadang you tengok orang kan asyik tidur saja. Seolah-olah dia macam tak cukup je badan dia dengan tidur seharian. Dan you rasa malasnya orang ni kan asyik tidur je. Tapi sebenarnya narkolepsi tu kita akan buat test ujian tu, tengok dia ada OSA ke tak. Kalau dia tak ada, kita akan buat satu ujian di waktu siang. Ujian je lebih kurang macam ni, tetapi more simple. Supaya kita tengok dia dah tidur macam mana kan. Selain daripada OSA, apa lagi penyakit-penyakit lain yang boleh didetek daripada ujian tidur ini? Itulah narkolepsi, penyakit neuro kan ya, dan juga yang mereka yang kita boleh buat MSWT menggunakan alat yang sama. MSWT tu selalunya kita buat kalau orang tu ada micro sleep. Okey, itu dia macam-macam sebenarnya kita dapat tahu daripada ujian tidur ni. Kalau anda mungkin ada gejala lah kan, mungkin ada orang tegur dengkur anda luar biasa kan, mungkin terlalu kuat, detect ada OSA. Ini antara ujian yang boleh dijalani oleh pihak anda. Okey, terima kasih model kita ya, Encik apa namanya? Dr. Abra. Jangan lupa Encik Izzuddin kita. Dr. Abra, Allah masya-Allah. Dr. Abra. Doktor, hari ini kita sangat istimewa ada doktor sudi duduk di sini menunjukkan demo. Dr. Izzuddin pun bukan jalan-jalan orang ya. Terima kasih Dr. Abra, doktor dan juga Dr. Shoaib. Terima kasih banyak-banyak dan kita di sini akan Dr. Nas bagaimana? Dr. Nas, saya nak sarankan kepada anda semua kalau nak tidur betul-betul tu kita jalankan satu ujian pertama dulu, ujian isteri. Kalau tengah tidur tiba-tiba dikejutkan dengan bantal, itulah ujian dah gagal. Okey, kita nak kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami MHI. Thank you.
Kembali bersama kami di MHI. Kami sedang membelik surat khabar apa yang sedang dipampangkan oleh mereka untuk harian Metro. Wow, macam-macam. Yang di sini saya nak highlight parti single Malaysia. Aplikasi Telegram menjadi tempat bertemu jodoh. Ya, atas sikit. Tak nampak. Yang tengah nak cari jodoh ni. Ni macam-macam parti yang anda nak undi. Mungkin boleh undi parti single Malaysia. Tapi tiada istilah perigi mencari timba. Sebenarnya sesiapa saja boleh memulakan langkah untuk berkenalan dan bertemu jodoh melalui aplikasi. Tapi yang ni untuk orang single saja ya. Untuk orang single. Yang dah ada jodoh jangan cuba-cuba. Okey. Saya nak kongsikan bersama dengan anda. Kali ini di utusan Malaysia. Yang ini lebih serius dan perlu diberi perhatian. Saya doktor kontrak. Doktor kontrak tidak teragak untuk pertimbangkan mogok di sini ya. PAC kena teruskan prosiding projek kontroversi. Yang ini halaman 3. Katanya jika kementerian tidak respons, kami akan mogok. Ini berkaitan dengan apa yang dikabarkan di sini. Mogok besar-besaran itu akan membabitkan gabungan doktor pergigian, pegawai farmasi dan juga semua pekerja kontrak di Kementerian Kesihatan yang lain. Tetapi itu nanti kita tunggu dulu. Kalau dalam 2-3 bulan masih sama atau tidak ada tindakan, maka mungkin terpaksa buat hartal 2.0. Itu dia. Kita kalau boleh tak nak gaduh-gaduh, tak nak ada masalah. Tapi ini mungkin masing-masing ada perjuangan yang tersendiri. Kita harapkan yang terbaik. Terutamanya nasib Dr. Hartal kita ya. Jadi di berita harian pula yang terkini di Turki dan juga Syria. Tapi jadi apa yang kita dapat lihat di sini lebih 1,300. Tapi menurut maklumat yang terkini diterima lebih daripada 3,400 sekarang ni. Dan dijangka akan terus meningkat. Jadi kita panjangkan doa kita dan juga pasukan penyelamat kita selama 75 anggota telah pun dihantarkan ke Turki dan Syria untuk misi bantuan dan menyelamat. Ya, insya-Allah. Dan teruskan bersama dengan kami. Esok kita ada kisah kerdil dan cabarannya. Kita akan bawa mereka sangat istimewa. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami esoklah. Hari ni dah habislah ya. Hari ni boleh balik ke mana-mana. Esok bersama dengan kami 9.30 pagi kita akan bersama dengan anda untuk kisah kerdil dan cabarannya. Dan siapa akan ke udara bersama dengan anda semua kita nantikan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jaga diri.